Hai, adakah selepas ini semua YouTubers ataupun content creator di luar sana perlu mendapatkan lesen daripada Finas terlebih dahulu sebelum menghasilkan konten ataupun video dan ditayangkan di social media mereka seperti Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain? Teruskan bersama saya dalam video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel Bro Jeb Share. Saya Bro Jeb dan dalam channel ini saya banyak berkongsikan tentang tips video, tips YouTube dan apa-apa saja yang berkaitan dengan industri YouTube. Jadi kalau korang masih baru di channel ini, selamat datang saya ucapkan, dan kalau korang mahu mengembangkan YouTube channel, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. So guys, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu berita yang ada kaitan juga kepada kita semua sebagai YouTubers ataupun content creator di mana-mana platform social media lain, yang iaitu berkaitan dengan cadangan ataupun statement daripada satu kementerian yang berkaitan dengan perlunya untuk kita mendapatkan lesen daripada Finas terlebih dahulu sebelum membuat untuk menghasilkan sesebuah filem ataupun video. Tapi untuk kategori video yang macam mana yang dimaksudkan oleh kementerian tersebut, kita pun belum berapa pasti lagi kategori video apa yang perlu mendapatkan lesen daripada Finas terlebih dahulu sebelum kita menghasilkan video-video tersebut lah. Jadi kita sebagai YouTubers ataupun content creator yang berkarya di social media seperti YouTube, Facebook dan lain-lain ni memang agak terkejut juga dengan berita ini, walaupun ada yang mengatakan akta ni memang sudah akta yang lama yang mana mewajibkan seseorang tu mempunyai lesen sebelum merakam, syuting dan juga pamerkan video kita tu kepada khalayak. Kita perlu mendapatkan lesen. Tapi sebelum ni bila kita buat konten-konten di YouTube, Facebook, tidak menjadi masalah. Dan berdasarkan apa yang kita baca melalui statement daripada menteri tersebut, perkara ini dicadangkan disebabkan satu isu yang berkaitan dengan video dokumentari yang dikeluarkan oleh Al Jazeera baru-baru ini yang berkaitan dengan lockdown Malaysia tu, yang mana dia banyak menunjukkan negative side dan banyak memburukkan Malaysia tentang isu COVID di Malaysia lah. Jadi mungkin salah satu sebab menteri tersebut mengusulkan cadangan begini adalah disebabkan mereka mahu memantau dan juga memastikan konten-konten yang dihasilkan oleh kreator-kreator ni adalah konten yang tidak memburukkan nama negara, nama agama dan apa-apa isu-isu yang sensitif lah. Kalau kita lihat daripada sudut positif, kenapa kementerian cadang perkara ni agak bagus jugalah untuk mengekang penularan berita-berita palsu dan sebagainya yang sudah terjadi yang dibuat oleh Al Jazeera tersebut. Itu memang bagus, tapi kadang bila penguatkuasaan ini dilaksanakan kepada semua jenis video dan kepada semua pembikin-pembikin konten, terutama kepada YouTubers yang masih kecil, yang tidak ada budget dan sebagainya, agak kurang adil sikit di situ. Sebab kita lihat untuk mendaftar lesen Finas ni bukan perkara yang mudah. Mungkin ada jalan yang mudah untuk mendaftar lesen daripada Finas kalau kementerian ada cadangan yang lain. Sebab untuk mendaftar dengan Finas ni bukan perkara yang mudah dan ada SOP dan syarat-syarat yang perlu kita patuhi lah. Yalah, kita faham akta ni sudah lama, tapi mungkin baru sekarang kita dikejutkan dengan berita sebegini. Pada pandangan saya sendiri, isu ni memang agak terkejut jugalah apabila kita diwajibkan untuk mendapatkan lesen daripada Finas terlebih dahulu apabila kita mahu menghasilkan filem, sesuatu filem, tidak kira lah filem pendek kah ataupun teaser. Yang saya ada baca berdasarkan apa yang kita baca di artikel tersebut, filem pendek, dokumentari, teaser, filem pendek iklan dan sebagainya, dan Instagram serta TikTok, Facebook pun akan diwajibkan untuk ambil lesen Finas. Tapi apapun, kita tunggu statement rasmi, kenyataan yang jelas daripada pihak kementerian berkaitan dengan isu ni, supaya kita pun tidak rasa down, hilang semangat untuk menghasilkan konten-konten seperti filem pendek. Dan mungkin kalau akta ni dikuatkuasakan, ramailah YouTubers yang akan terkesan. Contohnya YouTubers yang bernichekan drama-drama pendek macam Syahmi Sazli, Mr. Kokom, Ali Irfan dan yang buat dokumentari, dan kita tidak berapa pasti lagi kategori video yang mana yang diwajibkan untuk mengambil lesen daripada Finas ni. Dan berdasarkan pembacaan juga, kita dapat tahu bahawa untuk daftar lesen dengan Finas ni perlulah ada syarikat yang sendirian berhad dan memerlukan hampir 50,000 bayaran. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah syarat-syarat untuk daftar lesen, perlukan syarikat yang sendirian berhad dan ada 50,000 mungkin untuk iuran pendaftaran. Tapi kita tidak tahu macam mana urusan kementerian supaya boleh memudahkan kalaulah akta ini dikuatkuasakan kepada semua. Jadi
untuk buat syarikat Sindiran Merhad, untuk dapatkan 50,000 membuat lesen tu memang sangat mustahil lah kalau macam yang ikan bilis macam kami ni. Kalau syarikat besar mungkin tidak ada masalah. Jadi antara pihak yang akan terkesan dengan akta ni jika dikuatkuasakan adalah mereka yang sebagai YouTubers, Facebookers dan mereka yang membuat konten di Instagram, TikTok dan sebagainya lah. Jadi cadangan saya sebagai YouTubers yang kecil, pembikin konten yang kecil ini kepada pihak kementerian, mungkin boleh diperhalusi lagi cadangan untuk menguatkuasakan, mewajibkan mengambil lesen daripada Finas untuk menghasilkan filem-filem pendek di social media, hatta untuk personal use pun, sekadar untuk for fun pun perlu membuat lesen. Saya rasa perlu diperhalusi lagi cadangan-cadangan ini supaya tidak ramai yang terkesan dengan akta ini. Jadi cadangan saya daripada YouTubers yang kecil yang mungkin akan terkesan jika akta ini dikuatkuasakan adalah saya mencadangkan agar pihak kementerian hanya membuat garis panduan ataupun SOP cara menghasilkan video-video yang diizinkan, dibenarkan dan mengikut peraturan negara dan juga agama. Sebab yalah, kita tidak nafikan banyak sahaja video-video yang dihasilkan oleh mereka di luar sana yang banyak memburukkan negara, banyak memburukkan agama, membuat isu-isu yang sensitif dan sebagainya. Jadi cadangan saya, mungkin kerajaan tidak perlu drastik terlebih dahulu terus mewajibkan semua mereka ni mendapatkan lesen daripada Finas, tapi saya cadangkan kerajaan boleh mengeluarkan beberapa garis panduan cara untuk menghasilkan video konten yang jenis apa yang boleh dan yang tidak boleh dipamerkan kepada halayak ramai. Sebab yalah, sekarang ni berlambak video-video di social media, di platform YouTube, Facebook dan sebagainya yang mungkin banyak sebarkan berita palsu, fitnah dan sebagainya. Jadi itu cadangan saya kepada pihak kementerian, jika mahu pun mengetatkan pengeluaran video ni, kalau boleh keluarkan sahaja garis panduan yang betul supaya kita boleh hasilkan video yang tidak mencemarkan nama negara dan sebagainya. Sebab kalau mau daftar lesen ke Finas ni, mungkin yang tidak berpengalaman agak susah sikit untuk berurusan dengan Finas dan sebagainya. Melainkanlah kalau pihak kerajaan sendiri memudah carakan untuk mendapatkan lesen dan sebagainya. Ialah sebab kadang-kadang bila kita mahu buat video ni, idea tu muncul secara tiba-tiba. So bila video tu muncul secara tiba-tiba, takkan disitulah baru kita mahu buat proposal, kita mau pitching ke pihak Finas dan menunggu approval. Sedangkan video yang kita membuat tu berkaitan dengan contoh isu semasa. Jadi kalau mahu menunggu approval daripada Finas dan sebagainya, isu tu lama-kelamaan akan jadi basi, akan jadi tidak sesuai dinonton di satu-satu masa. YouTubers pun mungkin akan kurang membuat filem-filem pendek dan sebagainya kalau akta ini dikuatkuasakan. Saya bukanlah mahu sangkal kenyataan menteri, tapi kita sebagai kreator ataupun pembuat konten ni agak terkejut juga dengan berita yang baru dikeluarkan hari ini berkaitan tentang perlu ataupun wajib kita mengambil lesen daripada Finas untuk menghasilkan filem-filem, walaupun untuk kita muat naik di social media secara peribadi. So mungkin korang pun ada pendapat masing-masing. Kalau korang ada pendapat masing-masing, korang boleh komen di bawah apa pendapat korang tentang isu lesen Finas ni, supaya kita cakna lah. Sebab yang akan terkesan bila peraturan ni dibuat adalah kita lah sebagai content creator, sebagai YouTubers, ada had-had yang perlu kita patuhi untuk menghasilkan konten-konten di YouTube, Facebook dan mana-mana platform lagi lah. Jadi mungkin itu saja pandangan ataupun cadangan yang saya boleh lontarkan dalam video ini. Saya minta maaf kalau ada yang kurang ataupun terlebih, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya harap pihak kerajaan tidak menyekat kita punya bakat-bakat dan juga karya-karya, terutama sekali anak muda, untuk menghasilkan income di social media, di online dan sebagainya. Korang boleh nyatakan korang punya pendapat, cadangan dan apa-apa saja berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan isu mewajibkan membuat lesen Finas untuk menghasilkan video-video dan juga filem-filem. So saya rasa itu saja untuk video kali ini dan kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.